kita tahu bahawa manusia is the greatest asset. Kan, bermaksud manusia adalah harta terbaik sesebuah syarikat kan. So jadi kalau majikan tak jaga pekerja, so satu hari nanti bila pekerja dah tak ada, so memang company tutup lah. So jadi nak atau tak nak, majikan yang orang kata try nak perah tenaga pekerja berkenaan dan tak membina masa depan pekerja berkenaan. So sampai satu ketika bila pekerja sedar bahawa dia tidak dihargai, dia tidak mendapat rewards apa yang sepatutnya dia dapat, so jika ada peluang ke tempat lain, dia akan pergi lah. So bila dia pergi berkenaan, seorang pekerja mahir yang meninggalkan company berkenaan, so satu kerugian besar sebab dia pekerja mahir. So bila kita ambil pekerja baru dan pekerja baru belum tentu mahir dan melalui proses untuk proses untuk belajar nak sampai mahir berkenaan, so satu kerugian kepada syarikat berkenaan. Wujudnya sesebuah company kerana adanya pekerja. Kalau pekerja tak ada, maka company tak wujud. Kan? So seorang majikan yang banyak duit, so dia takkan dapat membina sebuah perniagaan kalau dia tak ambil pekerja. Human resource punya tinggi kan, maksudnya sekali yang berkisar lah kan. So siapa-siapa yang rasa ada soalan yang lebih lanjut boleh ni lah contact dekat Center Strategy of Human Resource Management kan. Betul. Okay, itu Along kena tanya soalan-soalan wajib sekarang ni. Dalam isi minyak dulu ni, diorang punya mantra adalah, dia bukan cerita pasal RON 95, RON 97. Isi minyak dulu Badan Transformatif Otomotif, dia punya moto adalah isi minyak dulu supaya tak terkandas di tepi jalan, isi ilmu dulu supaya tak terhenti dalam kehidupan. So selain soalan-soalan kita nak dapatkan ilmu, which is kita dah dapat sikit tadi, kita ada soalan yang berkisar dengan otomotif sikit. Antara kisah-kisah soalan yang Along kena tanya adalah, kereta idaman Papa sebenarnya kereta apa? Ayah, to be honest, saya tak ada kereta idaman. Ayah hanya mengidamkan kereta yang tak breakdown tengah jalan. So itu pantang besar bawa kereta breakdown tengah jalan kan. So pakai kereta mahal pun breakdown tengah jalan, buat malu je kan. Pernah ke breakdown? So sekali-sekala tu pernah lah breakdown. Sebab tapi breakdown because dia punya power distribution berkenaan dia rosak. Okay. So jadi kereta ni adalah kita bergerak pada point A to point B. Jadi as long kita dapat bergerak daripada point A to point B dengan selamat dan sampai pada waktu yang kita mahu pun alhamdulillah dah okey dah kan. So sesuatu yang kalau tanya apakah kereta idaman Papa, kereta yang tak breakdown tengah jalan. Okay. Itu je. Jangan bagi kereta yang breakdown, bagi kereta yang sungguh mahal pun tapi breakdown tengah jalan, sorry, tak appreciate, tak hargai. Calon sendiri dah tahu karakter Papa punya karakter lah atas jalan kan. Mungkin Papa boleh bagi tahu sikit. Sebab Along nampak kalau Papa bawa kereta tak suka buka radio. Just dan sometimes bila Along offer nak bawa kereta, Papa tak bagi. So adakah Papa enjoy sebenarnya bawa kereta? Apa karakter Papa atas jalan sebenarnya? Not so much, sebab buka radio ni ada orang suka buka radio, ada orang tak suka buka radio. Tapi bila kita buka radio ni penuh dengan iklan, dan iklan berkenaan berulang-ulang. Sometimes dia apa kita panggil, dia mengganggu apa benda yang kita nak dengar dekat radio berkenaan kan. Bila iklan yang sama berulang kali, lepas tu DJ pula ketawa pada benda yang tak sepatutnya ketawa. Kan. So jadi benda tu agak mengganggu pemikiran. Setengah orang suka dengan DJ yang berkenaan, setengah orang tak suka. Tapi pada ayah decided that orang kata bawa kita seorang-seorang dan tanpa sebarang bunyi dan kereta berkenaan adalah lebih mendamaikan, lebih seronok sebenarnya kan. Sebab dalam mind kita tak terganggu. Apa benda kita nak berfikir, apa benda kita nak buat, apa benda kita nak berzikir, dia tak ganggu. Tapi kalau kita buka radio bukan, dia ganggu lah apa benda yang kita nak berbual dengan diri kita sendiri and so on. Tapi tak gantuk ke kalau tak buka? Dia kalau nak mengantuk, buka macam mana pun mengantuk juga. Betul. Mengantuk nothing to do dengan muzik kan. Mungkin muzik tu adalah faktor dia sikit, tapi dia tak semestinya. Okay, so memang daripada dulu bawa kereta tak pernah buka radio lah. Buka juga lah, especially kita nak tahu berita tu, buka juga, especially sekala. Tapi bila kita ada benda, sebab bawa kereta ni kita boleh buat satu perkara, to think, nak berfikir apa yang kita tak selesai lagi berfikir. Kalau kita ada issues, to resolve the issue dengan berfikir berkenaan. So bila kita buka radio, dia ganggu kita. Tapi dalam situasi kita dah tak ada apa nak berfikir, dah tak ada apa yang isu yang perlu diselesaikan, so mungkin buka radio adalah satu perkara yang boleh kita buat.
Tapi apa jaga tak? Maksudnya minyak hitam semua tu jaga lah. Jaga. Dia as long benda tu je kan. Ya, walaupun dia satu permintaan yang agak tak rasional kan. Kereta macam mana di servis sekalipun ada masa dia meragam juga. Dan kita jumpa kereta besar-besar pun meragam juga. Kita jumpa kereta yang rasa baru 5-6 bulan terjalan pun meragam juga kan. Betul. So ini semua rezeki masing-masing lah kan. So tapi kalau tanya ayah, ayah prefer kereta yang tak rosak tengah jalan. Okay. So bila rosak tengah jalan tersebut, kita nak keluar, nak tunggu towing datang kan, dengan tengah panas berkenan, dengan orang horn berkenan, so boleh bayangkan kan. Yelah. Ya, semak tu sebenarnya. Betul. Okay. Kita ada lagi 2 soalan daripada Kevlar dengan Champion. Kevlar dengan Champion ni adalah rakan kongsi juga yang menghidupkan podcast Isi Minyak dululah. Dalam Kevlar ni nak tanyalah, Papa takut lipas tak? Boleh? Lipas. Takut tak? Tak. Dari skala 1 sampai 10? Dia tak takut. Geli tu adalah sebab kotor kan. Takut tak takut. Okay, takut geli. Kalau 10 paling geli berapa tu? Jatuh berapa? Dalam 2-3 je lah. 2-3 lah. Maksudnya okay, tak ada isu dengan lipas lah. Okay, itu dalam lipas lah. Apakah yang dalam kehidupan Papa yang ada 1-2 benda yang menakutkan yang Papa cuba elak? Sebab soalan Kevlar ni more kepada kita nak tanya, certain orang ada fobia dia, certain orang ada trauma dia, certain orang ada pantang-pantang dia yang dia tak boleh kan. Papa sini ada tak? Tak ada. Tak ada benda yang spesifik Sebab teknologi minda, kalau kita ada fobia kita boleh buang. Kalau kita ada fobia gayat, kita boleh buang fobia gayat berkenaan. Contoh? Dia menggunakan NLP ke ini? Ya, kita buang. Kan? Kalau ada fobia gayat, fobia confined space, tak boleh duduk di kawasan yang tertutup, boleh buang. Ada setengah orang fobia air, maksudnya air laut, air sungai tak turun kerana fobia dengan air, mungkin satu ketika lu dia pernah lemas dan sebagainya, boleh buang semuanya. Begitu juga dengan fobia lipas, cicak, tikus. Macam mana? Okay, kita bagi untuk Kevlar lah kan. Orang yang fobia dengan lipas, macam mana kita nak hilangkan fobia dia terhadap lipas tu? Okay. Kita tahu dia juga bagaimana dia datang, fobia tu datang macam mana. Orang yang ada fobia dengan lipas, dia pernah satu ketika dahulu, tak tahu bila, masa dia kecil ataupun masa dia dah besar, dia ada satu pengalaman yang sungguh teruk dengan lipas. Dan pengalaman berkenaan tanpa dia sedar, dia telah pun save dalam mind dia. So dalam mind dia ada satu folder. Kalau ibarat dia laptop, so laptop kita buat folder kan. So jadi dalam mind dia ada satu folder berkenaan dipanggil lipas. Folder lipas lah. Jadi setiap kali dia nampak lipas, macam dia klik, kalau kita pakai mouse tu, dia klik the folder. Sebab tu dia rasa takut, dia rasa menggigil. And dia klik the folder. So jadi apa yang kita buat dalam terapi adalah di mana kita hilangkan folder berkenaan. Tapi bukan hilangkan memory. Sebab peristiwa dengan lipas kita tak boleh buang, tapi emosi yang ada peristiwa kita ambil dan kita buang. Because kita tak boleh delete memory. Memory tak boleh delete. Siapa yang boleh delete memory jadi jutawan. Jadi jutawan. Siapa yang boleh delete memory orang kan, jadi jutawan. Memory tak boleh delete, tetapi emosi yang ada pada memory berkenaan kita tarik dan buang. Dan melalui proses, daripada proses macam mana? Sebab kita proses tahu macam mana dia berlaku. Okay, kalau kita nak buang emosi, adakah susah sebenarnya proses tu? Proses kita buat terapi lebih kurang dalam 1 jam, berbual macam ni, jarak lebih kurang 1 meter. Just kita, kalau Papa buat, Papa akan bagi instruction, just follow instruction, just buat je. Dan lepas 1 jam, mungkin kurang dari 1 jam pun, dan fobia tentang lipas tersebut telah pun hilang kan. Dan lepas hilang berkenaan, kita boleh cari lipas dan tengok kalau masa lagi fobia mengempat duduk atas meja, bermaksud tak berjaya lah. So kita boleh buat lagi sekali. Okay. Dia bertanya soalan tu untuk distructure balik mind ke atau untuk kita diagnose? Untuk kita tarik that emotions. Buang. Sebab kita tahu macam mana dia berlaku. So jadi kita boleh buang emosi berkenaan. Dia ibarat macam orang yang ada broken heart. Kita buat terapi merawat hati terluka. Dia ada satu terapi bernama merawat hati terluka. Dan terapi berkenaan lah kita masuk dalam mind dia balik melalui soalan-soalan yang kita tanya, melalui suggestion yang kita bagi, dan masuk dan kita buang dia punya emosi yang ada pada memory berkenaan. So dia akan ingat orang berkenaan lagi. Dia akan ingat, dia tak boleh buang. So tetapi dia tak rasa apa dah. Setengah orang dia ingat orang berkenaan, dia menggigil, dia jadi stress, dia jadi anxiety, dia jadi tak seronok. Because yang buat tersebut bukan ingatan dia, tetapi emosi yang ada pada orang berkenaan. So dia tarik dan buang. Itu salah satu cara yang boleh kita buat lah. Susah tak kalau nak bagi dekat skill tu kat diorang, agak susah tak benda tu? Kena belajar. Dia ini NLP lah. Yang dia NLP dan neurosemantics ya. Neurosemantic dia ada psychological punya tools untuk bantu lah.
Bila kita nak tarik emosi tu dan adakah kita letak emosi yang baru, yang lebih positif, ataupun kita biar dia mencari benda tu? Dia macam-macam teknik. Kalau normally kita tarik dan buang je lah. Kalau kita letak emosi pun, kita buat emosi yang kelakar. Maksudnya the moment dia ingat balik peristiwa pun nak jadi kelakar, dia jadi seronok. Jadi emosi marah, sedih semua dah tak ada dah. Pun juga salah satu teknik yang boleh kita guna pakai. Mungkin siapa yang ada fobia akad lipas kita kena research dia. Buang. Okey, soalan untuk champion pula. Okey, Kevlar dah kebanyakan siapa yang ada fobia boleh cari ilmu NLP, neurosemantik yang boleh membantulah. Untuk champion lubricant ni dia pernah buat satu keputusan untuk membeli nama champion ni dekat HQ lah, dekat luar negara. Dia beli nama champion tu untuk illustrate dia adalah number one. Dia sanggup beli, dia letak duit yang sangat banyak untuk beli the branding of champion tu lah. Itu untuk menjadi usaha dia untuk menjadi salah satu lubricant yang terbaik dalam dunia lah. Apakah secara sinopsisnya, apakah yang diperlukan untuk seseorang manusia itu mencapai prestasi terbaik dia dalam hidup? Dari sudut NLP pun tak apa. Ya, kita kena define apa maksud terbaik. Kalau kita guna definisi yang mudah, terbaik adalah lebih baik daripada semalam. Hari ini saya lebih baik daripada semalam. Dan kalau itulah secara konsisten, yang hari ini diri dia hari ini adalah lebih baik daripada semalam. Kalau bermaksud kalau semalam adalah dia punya productivity dia punya produktif dia katalah 10, dan hari ini dia capai 11 dan besok capai 12. So kalau dia buat continuous improvement, bermaksud iaitu jadi lebih baik daripada semalam. So itu merupakan satu ketika nanti dia memang seorang champion, seorang juara. So sebab dikatakan bahawa musuh utama kita adalah diri kita sendiri. So kalau kita menjadi lebih baik daripada semalam, bermaksud setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun lebih baik daripada semalam, definitely kita akan sampai satu stage di mana tak ada siapa yang boleh melawan kita lagi lah, boleh beat kita lagi lah. Adakah dia berkait rapat juga dengan trait-trait orang sekeliling kita? Sebab ada orang cakap nak tahu kita ni siapa adalah tengok circle kita. Adakah benda tu pun memainkan peranan sebenarnya? Jawapan dia boleh, jawapan dia tak boleh. So Papa bagi satu senario yang berlaku di luar negara. Dua beradik dibesarkan oleh mak dan ayah yang problematik. Mak dan ayah ni is alkoholik, lepas tu drug addict, dan juga buat jenayah-jenayah kecil yang mencuri, meragut dan sebagainya kan. Dan couple ni ada dua anak, dua lelaki kan. So apa yang berlaku adalah bila anak ni besar, abang dia atau anak dia matang abang dia buat keputusan, saya tak akan jadi macam mak dan ayah saya. So jadi pergi bekerja, berkahwin dan bina keluarga lebih baik daripada mak dan ayah dia. Tapi adik dia kata, kerana mak dan ayah saya macam ni, so saya pun jadi macam ni. So jadi adik dia jadi macam mak dan ayah dia. So jadi sebab tu jawapan dia, kita berada dalam sesuatu circle berkenaan, menyebabkan kita pun jadi macam circle tu. Tetapi kita juga boleh berada, kita ada dalam circle berkenaan, tapi kita tak macam circle berkenaan. Sebab itu dia bergantung kepada outcome kita, niat kita. Dia bergantung kepada alasan untuk kita mencapai satu benda berkenaan. So contohnya macam abang dia kata, kerana mak dan ayah macam ni, saya buat keputusan takkan jadi macam mak dan ayah saya. Tapi adik dia kata, kerana mak dan ayah saya macam ni, sebab itulah saya jadi macam ni. So bagaimana orang sebut melihat dunia, bagaimana orang berkenaan orang kata memberi respons kepada di sekeliling dia. So balik pada soalan yang Alon tanya, kita berada dalam satu circle dan kita boleh jadi macam circle tu. Tapi kita berada dalam circle, tapi kita boleh tu tidak jadi seperti circle berkenaan. Sebab tu kita dapati ada orang yang dia dibesar oleh mak dan ayah yang bagus-bagus, tapi anak dia jadi tak bagus. Tapi ada orang yang dibesarkan oleh mak dan ayah tak bagus, tapi dia boleh jadi seorang anak yang bagus. So how you respond pada alam sekeliling, pada persekitaran berkenaan adalah sangat penting. So kalau dia believe yang aku jadi macam ni sebab memang orang sekeliling aku pun macam tu, so automatically dia akan stay macam tu. Unless dia sendiri yang buat decision untuk tak nak jadi macam tu dan jadi lebih baik. Ya, kerana situasi saya yang macam ni lah menyebabkan sebuah keputusan untuk tak jadi macam tu. So kadang-kadang persekitaran mempengaruhi kita dan kadang-kadang persekitaran tidak boleh mempengaruhi kita. Okay, antara soalan yang selalu main dalam kepala Along juga lah kan, Papa pernah cakap pasal satu benda, is firewall. Firewall ni adalah apa orang cakap
Maksudnya circle-circle kita kadang-kadang ni yang terlalu mengkritik kita, kadang-kadang dalam family members pun kadang-kadang ada dalam family members tu pun ada saudara mara ataupun orang-orang yang agak toksik yang kita harap dia duduk side kita tapi dia jadi orang yang sangat toksik yang selalu salahkan kita, yang selalu bagi input-input yang tak baik. Macam ni kita nak buat firewall, sebab bagi Along Bapa pernah mention benda ni kan. Firewall supaya sebagai seorang manusia kalau datang tempat kerja pun tak ada masalah macam mana dia tahu nak jaga diri dia, sebab firewall benda-benda buruk ni dia tak bagi masuk. Macam mana teknik tu sebenarnya kalau boleh kongsi? Mungkin ramai boleh benefit daripada benda tu. Ya, salah satu quote yang popular dia panggil, no one can hurt you without your permission. Tidak ada sesiapa yang boleh menyakitkan hati you tanpa kebenaran daripada diri you. No one can hurt you without your permission. So jadi kenapa perlu kita memberi kebenaran pada semua orang untuk menyakitkan hati kita? Right. So jadi kita hanya perlu membuat keputusan dalam hidup kita, ada beberapa orang saja yang kita beri kebenaran untuk menyakitkan hati kita demi untuk penambahbaikan kita. Right. Selain daripada itu, kita tak perlu beri kebenaran pada semua orang untuk menyakitkan hati kita. Right. Dan kalaupun kita memberi kebenaran, kita boleh memberi kebenaran with or without condition. So kita memberi kebenaran dengan bersyarat dan kita memberi kebenaran tanpa bersyarat. Lebih baik kita beri kebenaran dengan bersyarat. So saya memberi kebenaran pada awak untuk menyakitkan hati saya dengan syarat awak tak lebih-lebih. Saya memberi kebenaran kepada awak untuk menyakitkan hati saya supaya saya boleh berubah dengan baik. Tapi saya tak akan beri kebenaran pada awak jika awak nak menyakitkan hati saya dan memusnahkan hidup saya. So jadi kita kena bijak dalam memberi kebenaran dengan bersyarat. Dan kadang-kadang kita boleh untuk tidak bunuh sesiapa pun dalam dunia ni untuk tidak menyakitkan hati kita. Maksud tak ada siapa pun saya beri kebenaran untuk menyakitkan hati saya. Tetapi kalau kita buat macam tu, mungkin ada orang yang berniat baik mengkritik kita, tapi kita mungkin akan ignore sebab kita tak beri kebenaran pada sesiapa pun. Yang paling bagus adalah kita open kita punya mind kita. So bila orang sebut mengkritik kita tengok apakah intention dia. Kalau intention dia untuk kita menjadi lebih baik, so kita buka firewall kita. Adakah tu bermaksud juga kita kena kebanyakan kalinya mengalah? Tak. So kita katalah orang yang bercakap berkenaan, kita anggap seperti seorang pekerja asing yang sedang maki kita dalam bahasa yang kita tak faham. So apa kita buat? Buat tak tahu lah. Right. So you nak cakap kasar, you cakap lah, tapi saya tak faham bahasa you. Dan saya tak beri kebenaran pada awak untuk menyakitkan hati saya. Dan kalau dari segi psikologi kan, contohnya bila orang maki kita, orang cakap kasar kita dan kita buat tak tahu siapakah yang paling sakit, kita atau dia? Oh dia. So nampak tak? Dia lagi sakit hati. Dia lagi sakit hati. Sebab kita tak respon. So sekarang siapa yang menang? Kita yang menang. Tapi kalau kita reply dan kita balas, dia yang seronok. Sebab dia menunggu kita reply. Right. So jadi there's a psychology behind that. No one can hurt you without your permission. Dia kalau nak kawal hati jugalah kan. Sebab kita cakap benda tu, tapi hati ni membara ni nak balas kan orang itu tu. Maksudnya Along beri kebenaran. So bila kita tak bagi, I don't give a damn. Bahasa kasar lah kan. Saya tak peduli yang cakap apa. Right. Dalam arti kali kalau orang sebut dia bercakap depan kita macam ni, kita macam ni tau. Kau cakap siapa ni? Kau cakap siapa ni? Kalau kita buat macam tu, siapa yang sakit? Dia yang sakit. Kau cakap siapa? Takut dia akan, tapi dia akan usaha lagi keras lah kot untuk orang yang berdendam, dia tidur tak lena berbanding dengan orang yang dia dendam. Bila kita berdendam dengan orang, jiwa dia dendam yang menebal berkenaan. So jadi siang malam kita berfikir nak balas dendam kita, menyebabkan kita tidur tak lena. Tapi orang yang kita berdendam berkenaan, mungkin tidur lena. Sebab itu dendam adalah merosakkan diri sendiri. Lagu Ramli Sadiq kata apa? Dialah seperti anai-anai, lambat laun hancurlah hidupmu. So dia punya keyword dia dekat situ kan. So kalau tengok lagu Ramli Sadiq kata apa? Jangan kau alas hatimu dengan secebis warna kehitaman. Kan? Lambat laun dialah seperti anak yang merosak hidup. So orang yang berdendam dia macam tu. So jadi kita just open kita punya mind kita. So you nak marah dengan saya, you marah sampai ke hari-hari terakhir hidup kamu. Kau marahlah, tapi saya tetap macam ni. So jadi dia yang berdendam, dia yang tidur tak lena, dia yang merosakkan diri dia. Okay, faham. Kita kena fikir kita nak tidur lena lah. Supaya kita tak terperangkap dalam game-game dendam, game-game kita rasa nak bermusuh dengan orang. Benda tu mungkin akan jadi trigger words jugalah, sebab orang semua nak tidur lena kan? Sesuatu yang paling mahal dalam dunia ni tidur lena.
Duit banyak macam mana pun kalau tidur tak lena, that no. Faham. Okay, kita main game ni. Nama game card ni The Art of Conversation. Ni supaya orang kata tu soalan-soalan yang tak terfikir tu, insyaAllah kadang-kadang dia boleh terkeluar lah melalui ni card ni. Card ni ada 3 soalan. 3 soalan ni dia bukan bahagian otomotif lagi, dia sangat-sangat random lah. Semua guest selalu akan main dia ni sebelum habis, which is The Art of Conversation lah. Apa pilih satu, nanti Alun tanyakan. Okay, soalan nombor 280. Okay, have you ever suffered from a homesickness? Pernah tak homesick? Dulu time ke boarding school lah dulu. Apa dulu boarding school lah? Dulu sekolah kat mana? Sekolah gangster lu kan. Apa? Sekolah apa gangster? Sekolah KKL, tak payah sebut sekolah mana, tapi sekolah tu terkenal dengan gangsterism dia kan. Oh, ya ke? Nasib baik tak jadi gangster je kan. Oh. Right. So tak adalah homesick sebab ayah tak pernah tinggal keluarga begitu tempoh yang lama, tak ada kan. Dia sekolah bukan boarding school. Sekolah balik ke rumah, lepas tu masuk universiti. Masuk universiti tu lah. UiTM. UiTM so waktu du UiTM tak pernah homesick juga. Okey je. Tak jauh. Masa homesick ambil tiket pas balik lah. Oh, UiTM mana? Shah Alam je. Oh, patutlah. Okey. Okay, soalan nombor 2, 281. What or who makes you laugh? Selalu siapa yang selalu buat apa tergelak? Papa punya hobi tengok live. Sesuatu yang live nak tengok. Even golf ke, tenis ke, bola ke, tengok live. Yang biasa live ni, kalau betul-betul live, bila kamera berkenaan dia tak alert dan sebagainya kan, nampak hiccup dan so on, itu yang buat tergelak tu. Kan? Okay. So live ni kita boleh nampak sebab tak ada potong kan. Buat tergelak. Okay, 282. Soalan ni best. Your tactics in an argument. Mesti dalam hidup kita ni kita tak boleh lari daripada argument. Tapi selalu apa ada tak orang kata SOP kalau aku tengah ada argument aku kena buat benda ni. Macam tu. Dalam argument ni ada rules dia. Rules yang pertama adalah kita tahu apa benda kita nak. Dan kita kena tahu apa yang orang berkenan nak. Kena berdialog, debate dan bahas and so on, sehingga kita capai apa benda kita nak dan dia capai apa benda dia nak dan hubungan tidak terjejas. That's the rules dalam argument. Okay, kalau nak put in a situation, contoh? Case study sikit. Case study, contohnya kita nak beli barang. Kita nak beli barang A, dia nak beli barang B. So jadi kita tahu dia nak barang B, kita nak barang A. Berdialog lah sehingga kita capai apa benda kita nak. Mungkin kita dapat beli barang A, dia dapat barang B dan hubungan tidak terjejas. Macam mana kalau situation tu duit tu hanya cukup beli satu barang je? Dia mesti dia. Mungkin bila kita berdialog berkenaan, dia agree, kita mungkin agree untuk beli barang B because based on dialog berkenaan. So the A bukan barang yang bagus, B adalah barang yang bagus. So kita tukar yang kita tahu yang kita sekarang A dah tak bagus dah dan kita willing untuk tukar pada B. Okay. So then hubungan tak terjejas. Okay. Last sebelum sebab banyak yang kita sebut ni macam surface lagi NLP, neurosemantic ni dia terlalu wide kan untuk kita rangkumkan kan. Mungkin Papa boleh bagi 1-2 skill set yang ada dalam NLP yang boleh helps dalam normal life orang yang mendengar. Tak kisah dari segi dia boleh jadi terlalu general ataupun boleh jadi satu quote yang boleh bagi impactful yang boleh change human life towards a better. Dia ada satu principle of life, Red Indian. Dia kata don't ride a dead horse. Jangan menunggang kuda yang sudah mati. Kalau dalam konteks sekarang, jangan menunggang motosikal yang dah bagai. So kalau kita panggil let's say siapa juara Grand Prix motosikal yang sekarang ni, siapa nama? Hafiz Syahrin lah paling famous. Kalau kita panggil dia, suruh dia tunggang motosikal yang dah bagai berkenaan, motosikal tersebut tak ke mana. Right. So bermaksud jangan menunggang kuda yang sudah mati, membawa maksud bahawa jangan berpegang, kalau dalam company, jangan berpegang pada SOP yang salah. Bila kita pegang pada SOP yang salah, siapa pun jadi yang jadi manager dia, yang jadi owner dia tetap tak akan pergi ke mana. So jadi apa kita kena buat? Kena tukar SOP, kena tukar kuda, kena tukar motosikal. Dan satu lagi dia punya learning point ialah jangan rely pada orang yang not reliable. So kalau kita ada kontraktor yang support business kita dan dia tak reliable,
So kita masih lagi rely dengan dia. So dia lagi dan lagi bisnes kita akan ada masalah. So jadi jangan rely pada orang yang tak reliable. So salah satu dia panggil presupposition dalam NLP ialah don't ride a dead horse. Jangan menunggang kuda yang sudah mati. Dan berapa banyak kuda yang dah mati yang ada dalam life kita. Yang perlu kita tukar SOP dia, cara mana kita berinteraksi, cara mana kita berurusan dengan orang berkenaan. Dan satu lagi lah, berapa ramai orang yang not so reliable dalam life kita kan. So kalau kita masih lagi berinteraksi ataupun masih lagi mengharap daripada orang berkenaan, maka kita akan lagi dan lagi buat mistake dalam life kita. Okay. Itu antara tools yang salah satu tools yang menarik. Dan NLP pun ada diketengahkan lah. Okay, last nasihat kepada company yang sukar bertemu ataupun nak menguruskan pekerja lah. Wah, mungkin one last advice to them lah. Kita kena kenal pekerja kita berkenaan kan. Dan ramai majikan dia tak kenal pekerja. Kadang-kadang terlupa nama pun ada. So kena kenal dengan pekerja berkenaan. So bila kita kenal dia, maksudnya kita kenal kelebihan dan juga kekurangan dia. Daripada kelebihan dan kekurangan berkenaan, daripada situ kita dapat uruskan mereka dengan baik. So jadi kita kena kenal dengan pekerja-pekerja kita berkenaan kan. So kena ingat, semua pekerja yang datang bekerja, niat dia nawai itu nak kerja, nak bina kehidupan. So jadi mereka datang dengan niat untuk bekerja dan bina kehidupan dan sometimes tinggalkan keluarga mereka jauh dekat kampung. So mereka tinggalkan keluarga mereka datang untuk bekerja dan nak kerja sungguh-sungguh. Tapi kalau mereka tiba-tiba tak perform, mereka tiba-tiba ada bad attitude dan so on, sudah pasti ada sesuatu yang tak kena. So kenal pasti mereka. Sebab nawai itu mereka dah betul dah nak kerja sesungguh, tinggalkan keluarga mereka. So bila kita kenal pekerja kita, terutama sekali kelebihan dan kekuatan mereka, juga kekurangan mereka, so kita mampu untuk mengurus mereka dengan baik. Okay, clear. Last, any pesanan dekat orang kat sana, kat luar sana, mungkin ada viewer yang kadang-kadang di tengah down kan. Ini last lah soalan kan. Viewer ataupun pendengar ataupun sesiapa lah yang dalam kehidupan sekarang tengah melalui fasa yang tak berapa baik, ada tak sedikit sebanyak kata-kata daripada Papa untuk diorang? Yeah, it's not how you start, it's how you finish. Dalam hidup kita bukan bagaimana kita bermula, tapi bagaimana kita mengakhirinya. Malahan pada mereka yang ada masalah keuangan contohnya kan, jika kita dilahirkan miskin bukan salah kita, tapi kalau kita meninggal dunia dengan kemiskinan, mungkin salah kita. Of course semuanya dengan izin Allah kan. So jika kita dilahirkan miskin bukan salah kita, tapi kalau kita meninggal dunia dengan miskin, mungkin salah kita. Of course dengan izin Allah Subhanahu wa taala. So that's apa ni Papa punya last words. Terima kasih Pak sebab sudi datang dari Isminyak Lu by Transmeter Motomotif. Dalam ni pun kita orang baru selesai season 1, ni season 2 nanti. InsyaAllah season akan datang kita akan boleh kupas lagi lebih mendalam. Tunggu Fik masuk lagi kan, supaya soalan-soalan yang lagi menjerumus ke arah pengurusan manusia, human resource ni lebih terjawab. Dan harapnya pada yang mendengar, orang kata tu semoga isu-isu berdepan dengan pekerja ni dapat diselesaikan. Kalau ada soalan-soalan boleh je tulis kat komen. Kita punya admin sangat-sangat responsif. Mungkin kita akan ambil komen-komen tu semua untuk dijadikan soalan untuk next yang akan datang. Jadi thank you so much Wah sebab datang dari Isminyak Lu by Transmeter Motomotif. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Ingat, isi minyak dulu supaya tak terkandar di tepi jalan, isi ilmu dulu supaya tak terhenti dalam kehidupan. Assalamualaikum.